satu peristiwa yang berlaku pada saya di sini, yang kalau saya cerita barangkali sukar untuk percaya. Ketika berada di sini, saya merasa sesuatu yang tidak kena. Sebab saya bila saya ada tidak kena, ada dengungan kat telinga saya. Saya berzikir, masih berdengung. Saya keluar daripada kota ini, kota Dracula. Saya keluar daripada kota ini. Saya cuba menjauhi daripada tempat ini. Tiba-tiba ketika saya keserangan di bawah pokok pine, kaki saya disepak dengan kuat. Saya tak tahu siapa yang sepak. Kaki saya disepak dan sakit, tak sangat-sangat sakit. Saya jatuh, terjelapak di situ. Tak ada siapa di sekeliling saya. Akhirnya saya dibawa ke hospital oleh ambulans sebab parah kaki saya. Siapa yang sepak saya tak tahu. Tak ada siapa, saya seorangan. Disepak dengan begitu kuat sehingga saya jatuh. Kaki saya sakit sampai sekarang. Selepas 30 tahun lepas. Apabila disepak di sini, di luar dapur ini. Sebab saya tak suka di sini. Sebab di sini ada rasa yang tidak seronok untuk saya duduk bersama. Saya keluar walaupun perwakilan lain semua berada di sini. Dan itu kisah saya yang bila melawat, adik-adik kalau melawat pergilah dengan penuh waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali saya minta izin untuk menceritakan kisah sejarah yang berlaku dalam sejarah Osmaniyah dengan tajuk Sultan Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula. Sultan Al-Fatih ialah sultan yang sangat terkenal dalam sejarah Osmaniyah, dan ini gambar lukisannya dikatakan tepat sebagai rupa asalnya. Seorang raja yang sangat perkasa, sangat kacak, dan dikatakan orang mencari kecacatan wajah Al-Fatih, mereka tidak dapat cari. Sebagai seorang bangsawan, apakah kecacatan di wajahnya? Mereka tidak temui. Itulah wajah yang hebat. Sehingga hanya satu saja yang mereka katakan cacat wajah Sultan Al-Fatih, iaitu hidungnya seperti burung, seperti paruh burung. Itu saja yang dapat mereka kritik. Tanda tangannya seperti sebelah kanan. Apabila ada tanda tangan, ini mengandalkan bahawa ini adalah perintah diraja. Dan tanda tangan ini tidak dapat ditiru oleh rakyat biasa. Apabila ada satu perintah, ada cap mohon dan ada tanda tangan ini, menggambarkan itu perintah yang resmi negara. Dan di atas kepalanya ada serban. Itulah kehidupannya, begitulah sebagaimana dilukis. Serban ini ialah kain kafan. Setiap khalifah kita memakai kain kafan. Sebab mereka sentiasa berjihad. Kematian boleh datang bila-bila masa, syahid akan menjelma, dan mereka pakai serban kain kafan. Adik-adik bukan kain kafan ya. Kain ini cukup untuk dikafankan seorang sultan. Itu sebab serbannya besar sebagai simbol bahawa kematian boleh datang bila-bila masa. Tugas mereka lah berjihad. Adapun Dracula ialah adik angkatnya. Inilah Dracula, iaitu adik angkat yang sangat disayangi oleh Sultan Al-Fatih. Kedua-duanya belajar Quran, hadis, usul fiqh, ilmu-ilmu peperangan, dan mereka tinggal di istana yang sama. Adik angkatnya, Dracula, dia bukan hantu. Dia adalah anak raja. Dracula bukan minum darah. Tetapi dia adalah anak raja yang sama-sama hafal Quran, sama-sama belajar hadis, sama-sama belajar usul fiqh dan ilmu-ilmu Islam yang lain. Dan dia sangat rapat dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka tinggal dalam istana yang sama, dididik oleh ayahanda Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad yang kedua. Dan persahabatan mereka sangat-sangat rapat. Keduanya dilatih sebagai khalifah. Dan keduanya sangat alim. Tetapi dalam perjalanan hidup yang seterusnya, mereka telah berpecah, berperang, dan menjadi musuh yang sangat ketat. Bagaimanakah itu berlaku? Kita mulakan dengan ayat surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'indu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna
turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum ya'lamuhum. Surah Al-Azim. Hendaklah kamu bersedia bagi mereka dengan apa yang kamu mampu. Bersedialah bagi mereka musuh dengan apa yang mampu daripada kekuatan peperangan. Wa min ribatil khail, daripada kuda-kuda tertambat. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, supaya logistik peperangan kamu itu menakutkan, menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Wa akharina min dunihim, dan selain daripada mereka, la ta'lamuhum, kamu tidak tahu. Allah ya'lamuhum, Allah yang mengetahui tentang musuh kamu. Inilah persediaan setiap negara Islam menyediakan peperangan, logistik peperangan termasuklah kuda dalam konteks yang lama, dan sekarang peperangan berubah dari segi jet, kereta kebal dan sebagainya. Tetapi ketika itulah pedang, kuda ialah simbol logistik peperangan yang disediakan oleh setiap khalifah Islam. Dan ketika itu Utsmaniyah muncul selama 100 tahun atau 200 tahun, dan Sultan Muhammad Fatih lah Sultan Agung mereka. Ketika itu juga lah dia melantik di alam Melayu kita Sultan Mansur Shah di Melaka sebagai gubernurnya. Di Melaka, nama Sultan Mansur Shah yang memerintah Melaka dilantik oleh Sultan Fatih sebagai gubernur di kawasan timur. Itu sebab bendera yang digunakan oleh Melaka ketika itu dalam kurun yang ke-15, bendera yang sama digunakan oleh Utsmaniyah, iaitu bola bintang. Dan kita ialah Utsmaniyah. Satu episod sejarah yang tidak ditulis dalam negara kita, bahawa kita adalah negara lindungan Utsmaniyah bagi umat Islam, satu khalifah untuk seluruh umat Islam, dan khalifah kita ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Di Aceh dilantiknya seorang gubernur bernama Sultan Iskandar Muda, ialah gubernur Utsmaniyah di Aceh. Dan terdapat raja-raja Melayu di alam Melayu ini dilantik sebagai wakil kepada Utsmaniyah, dan kita sebenarnya bernaung di bawah Utsmaniyah. Adapun adik kandung ataupun adik angkat ini seorang yang perkasa, yang berasal daripada negara Wallachia, yang sekarang kita panggil Romania. Kita panggil Prussia. Satu masa dulu nama asalnya lah Transylvania nama asalnya. Dan sekarang telah berpecah kepada Romania dan Prussia dan kawasan yang berdekatan. Itulah anak raja ini berasal dari situ. Bagaimanakah dia boleh berada di Istanbul? Bagaimanakah dia boleh berada bersama dengan Sultan Muhammad Fatih? Itu kisah yang cukup menarik. Dalam konteks ini kita perkenalkan Sultan Muhammad Fatih. Sultan Muhammad Fatih terkenal dalam pembukaan Konstantinopel. Dan bagaimanakah kekuatan kota pertahanan Konstantinopel ini sangat lebih biasa. Sejak daripada zaman para sahabat Rasulullah, ketika zaman pemerintahan Umayyah, mereka telah mula untuk membuka Konstantinopel tetapi tidak berjaya. Dan ketika itu sahabat Rasulullah bernama Abu Ayyub Al-Ansari telah bersama dengan tentera Muawiyah untuk membuka kota Konstantinopel tetapi tidak berjaya. Tetapi Abu Ayyub Al-Ansari telah wafat di luar kota Konstantinopel. Makamnya sekarang ditemui di luar kota Konstantinopel. Adik-adik kalau melawat Turki boleh melawat sahabat Rasulullah ini, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam pembukaan yang seterusnya, berkali-kali umat Islam cuba membuka, tidak berjaya. Ratusan tahun tidak dapat berjaya sebab kotanya sangat hebat. Akhirnya Allah izinkan Sultan Al-Fatih bersama dengan ratusan ribu tentera telah membuka Konstantinopel pada tahun 1453. Ketika itu di Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "La taftahanna al-Qastantiniyyah wal amiruha wal jaysh dzalikal jaysh atau kama qala." Ini terpapar di kota ataupun di istana sekarang, di Istana Tok Kepa. Istana terakhir Kerajaan Utsmaniyah ialah Tok Kepa di Istanbul. Kalau adik-adik pergi melawat, dipamerkan dengan hadis Rasulullah ini. Pasti akan dibuka Konstantinopel, dan sebaik-baik yang membuka Konstantinopel ialah sebaik-baik
pemimpin yang buka ialah pemimpin yang buka Konstantinopel. Dan sebaik-baik parlimen al-Jaish, Zalik al-Jaish, dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang bersama dengan pemimpin terbaik tadi. Konstantinopel dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan termaktublah hadis Rasulullah yang mengatakan Konstantinopel akan dibuka oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Selama 500 tahun, para ulama ijma' bahawa Muhammad Al-Fatih, Sultan Al-Fatih ialah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Mereka ijma' selama 500 tahun. Tetapi apabila datang kurun ke-20, jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, mereka mengatakan bukan Sultan Al-Fatih. Bukan Sultan Al-Fatih yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Walaupun umat Islam telah ijma' selama 500 tahun bahawa pemimpin yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Hari ini mereka mencari kesalahan Sultan Al-Fatih. Antaranya yang mereka buat tuduhan ialah ibu Sultan Al-Fatih seorang Kristian. Sebenarnya tidak benar. Ibunya lah seorang muslimat yang sangat warak, yang sangat patuh, solehah. Tetapi oleh kerana mereka ingin memburukkan Sultan Al-Fatih, mereka mengatakan ibunya seorang Kristian. Yang kedua, mereka katakan Sultan Al-Fatih membunuh adiknya sendiri supaya tahta kerajaannya tidak diambil oleh adiknya. Itu juga bohong. Tetapi penulisan berlaku di Mesir, di Syria, Jordan dan Saudi. Sekarang mereka sedang menulis kisah-kisah yang tidak benar ini hanyalah untuk menjustifikan bahawa mereka yang menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah, mereka lah golongannya benar. Mari kita lihat. Kalaulah Sultan Muhammad Fatih ialah sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah ini, kita boleh ambil satu petanda bahawa Sultan Al-Fatih ialah bermazhab Hanafi. Sultan Al-Fatih ialah bermazhab Hanafi dan dia adalah mengikut akidah Maturidiyah. Kalaulah benar hadis ini, kalau benar hadis yang disebut dalam ini merujuk pada Sultan Al-Fatih, maka kumpulan yang benar ialah kumpulan Al-Maturidiyah dan mazhab Hanafi. Dan itulah yang disimpulkan oleh ulama sebelum datangnya kurun ke-20. Mereka mengatakan yang dipegang oleh Sultan Al-Fatih itulah yang benar. Golongan yang an-najih, golongan yang selamat, sebab Rasulullah memberi jaminan bahawa itulah pemimpin terbaik, tentera itulah terbaik, dan semua tentera Uthmaniyah bermazhab Hanafi dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah aliran Maturidiyah. Wallahu a'lam. Tetapi sekarang mereka cuba mencabar. Dan mereka juga mengatakan bahawa Sultan Al-Fatih pernah memotong tangan seorang arkitek diraja. Yang berlaku ialah benar. Apabila Sultan Al-Fatih memberikan titah untuk seorang Kristian, arkitek Kristian untuk membina masjid di Istanbul. Arkitek ini tidak membina menara sebagaimana dikehendaki oleh Sultan. Sultan ingin membina menara yang tinggi untuk menjadi syiar pada Islam. Masjid ialah syiar pada Islam, tetapi arkitek ini merendahkan daripada spesifikasi yang diberikan oleh Sultan dan membuat beberapa perubahan yang tidak diberitahu pada Sultan. Akhirnya Sultan marah dan memotong tangannya. Tetapi hakim segera membawa Sultan Al-Fatih ke medan penghakiman dan hukumannya lah tangan Sultan Al-Fatih dihukum potong. Sebab dia qisas, sebab dia memotong tangan arkitek. Ini benar, tetapi ada sebab yang sangat mantik untuk dia melakukan demikian, dan hukuman ini telah dijatuhkan oleh hakim, tetapi tidak dilaksanakan hukum potong tangan, cuma diberikan dengan balasan uang sebagai ganti. Wallahu a'lam. Adik-adik, mari kita lihat sejarah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah disoal Imran bin Husain qala bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktubu idza su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul madinatainin tuftahu awalan. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibuka oleh Islam lebih awal? Konstantiniyah atau Romia? Kota Konstantinopel ataupun kota Rom? Maka jawab Rasulullah, Madinah Khalqal tuftahu awalan.
kota yang dipimpin oleh Hercules akan dibuka awal oleh umat Islam, dan kota itu maksudnya kota Konstantinopel. Benar. Kota Konstantinopel dibuka oleh umat Islam pada tahun 1453. Barangkali dari hadis ini menggambarkan ketika itu Rasulullah telah memberitahu dua kota ini akan dibuka oleh umat Islam, yaitu Konstantinopel dan kota Rom. Kota Rom tempat Vatikan sekarang. Barangkali itu yang disebut oleh Rasulullah, tetapi para sahabat bertanya, di antara dua kota ini yang mana dibuka lebih awal? Dan Rasulullah menjawab, kota itulah Konstantinopel. Benar, telah dibuka oleh Sultan Al-Fatih. Dan mafhum daripada hadis ini juga bahawa Rom akan jatuh tangan Islam. Sekarang Rom masih di tangan orang Kristian. Daripada mafhum mukhalafah daripada hadis ini, maksudnya Rom akan jatuh insyaAllah ke tangan Islam. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Istanbul, ada di Istanbul, lawatilah sebuah muzium. Namanya Muzium Panorama. Muzium ini menggambarkan suasana pembukaan kota Konstantinopel. Meriam yang digunakan di sini ialah meriam yang sebenarnya. Meriam yang digunakan ketika pembukaan Konstantinopel sangat besar. Dan di belakangnya lukisan. Dalam satu hemisfer, dia lukis kota yang asal dan alat peperangan yang asal. Dan ketika itu bunyi letupan bom yang meriam yang sangat kuat bergegar dalam muzium ini, menggambarkan suasana yang benar-benar berlaku dalam pembukaan Konstantinopel. Ini ialah meriam yang terbesar ketika itu. Meriam ini pecah dalam pembukaan Konstantinopel, petah. Dan inilah yang dipamerkan. Inilah meriam yang sebenarnya. Dan peluru dia sangat besar. Pelurunya dapat kita lihat mengata-kata itu yang bulat-bulat itu peluru. Peluru meriam yang digunakan dalam pembukaan Konstantinopel. Dan Rasulullah telah mengatakan dalam hadis yang kita baca tadi, Konstantinopel akan dibuka oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Inilah menggambarkan pembukaan yang penuh mendebarkan. Akhirnya, walaupun pengkhianatan berlaku dalam peperangan ini, dalam pembukaan ini, ketua tentera Sultan Al-Fatih telah belok kepada orang Kristian. Dan walaupun perbelokan ini berlaku, tetapi pembukaan Allah telah izinkan berlaku pada tahun 1453. Inilah bendera raya Al-Fatih allati dakhala biha Al-Sultan Muhammad Al-Fatih wa junuduhu Konstantiniyah. Inilah bendera yang dipunyai oleh Sultan Al-Fatih dan juga tenteranya. Dan masih dipamerkan di muzium. Adik-adik masih boleh lihat bendera yang asli yang dipegang ketika pembukaan Konstantinopel. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatahan mubina. Itulah bendera yang dipegang oleh Sultan Al-Fatih dalam pembukaan Konstantinopel. Dan alhamdulillah, kota terbesar Kristian sebelah timur telah jatuh. Dan Islam bertapak di Konstantinopel. Lalu Sultan Al-Fatih menukar nama Konstantinopel kepada Bandar Islam, Islambul, Bandar Islam. Bul maknanya kota. Islambul, orang Malaysia sebut Istanbul, Islambul. Dan sekarang oleh kerana banyak sebut Istanbul, orang sebut Istanbul, sebenarnya Islambul. Apakah nasyid? Nasyid ini kalau kita dengar daripada gendang yang dia baca menggegarkan jiwa. Nasyid al-Watani ismani, ya khul jaish, ya khul ashkar, anta syaja fil bahri pazbar fi liyad adr wa fi liyad khanjar sir nahwa andai. Ya khul askar law kana kullu syai' fil bahri yunsar. Pananu nadi Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Paliyakun jishana paliyakun jishana dauman muzaffar. Ini kalau dengar dia punya muzik menggegarkan jiwa. Inilah nasyid yang dilaung ketika pembukaan Konstantinopel. Dan Konstantinopel telah terbuka. Ini simbol Osmaniyah. Ini simbol Melaka. Ini simbol Selangor sampai sekarang. Maksudnya Selangor duduk di bawah Osmaniyah. Sejarahnya. Kelantan di bawah Osmaniyah. Johor di bawah Osmaniyah. Aceh di bawah Osmaniyah. Sulawesi di bawah Osmaniyah. Kamboja di bawah Osmaniyah. Dan sejarah ini tidak tulis sampai sekarang. Bahkan di atas masjid masih ada bendera Osmaniyah. Simbol Osmaniyah yang berupa bola bintang, itu bukan simbol Islam. Simbol Osmaniyah. Bahkan sekarang kita lihat simbol bola bintang ini dikaitkan dengan Islam. Bukan.
Dia Osmaniyah, kerajaan Islam. Bahkan bendera-bendera di negeri Melayu semuanya bulan bintang, mengambil sempena bendera Osmaniyah. Maksudnya Osmaniyah dengan kita, walaupun Osmaniyah telah jatuh, sejarah masih bersambung. Adik-adik, inilah gereja terbesar di dunia. Gereja ini namanya Hagia Sophia. Tetapi apabila Sultan Al-Fatih membuka kota Konstantinopel, mula-mula sekali dia menuju ke tempat ini. Dalam sejarah kita berbeza dengan sejarah ditulis oleh orang Barat. Saya nak kongsi sejarah ditulis oleh umat Islam seperti berikut. Selepas sahaja Konstantinopel dibuka oleh Sultan Al-Fatih, tawajjah Al-Fatih ila kanisah Hagia Sophia. Orang Turki panggil Hagia Sophia, namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia. Wa qajama fiha khalqun kabirun minan nas wa mahum aqis wa rahban. Padri dan pendeta mereka banyak berada di situ, dan mereka membaca selawat mereka dan doa-doa mereka. Wa indama iqtaraba min abwabiha khafan nasara dakhilha khaufan aziman. Apabila Sultan Al-Fatih masuk ke kawasan tersebut, mereka ketakutan. Mereka sangka Sultan Al-Fatih ingin membunuh mereka. Dan salah seorang daripada padri ini membuka pintu Hagia Sophia. Dan apabila mereka bersembunyi, tetapi falamma ra'au tasamuh Al-Fatih wa afahu kharaju wa alanu islamahum. Dan apabila mereka melihat Sultan Al-Fatih datang dengan akhlak yang indah, akhlak Islamiah, datang untuk memberi jaminan kepada seluruh penduduk Islam atau bukan Islam, bahawa Islam memberi jaminan pada mereka. Mereka tidak akan dilakukan apa-apa, mereka akan diberikan jaminan Islam. Dengan syarat mereka membayar jizyah. Jizyah ialah tujuan untuk menjaga keselamatan mereka. Dan apabila mereka lihat keindahan akhlak Osman, akhlak yang ditunjukkan oleh Al-Fatih, mereka memeluk Islam semuanya. Subhanallah. Ataupun kebanyakan mereka memeluk Islam. Lalu kata Sultan Al-Fatih, kamu semua telah Islam hari ini, dan ini gereja kamu, bagaimana kalau saya beli? Silakan ya tuanku. Dan Sultan Al-Fatih kata, saya akan berurus dengan ketua gereja untuk membeli kanisah ini atau gereja ini. Dan Sultan Al-Fatih telah membeli gereja tersebut, dan gereja ini sejarah yang panjang bagi Kristian di dunia. Inilah di antara jaminan keselamatan oleh Al-Fatih kepada gereja. Surat ini masih terkandung, boleh simpan sampai sekarang, bahawa kami umat Islam, apabila kami masuk sebuah pembukaan kami akan berikan jaminan kepada seluruh penduduk. Mereka bebas untuk ke gereja, dan gereja yang kami beli, yang dengan persetujuan gereja, akan ditukar menjadi masjid. Dan ini surat pembelian gereja Hagia Sophia. Ini ialah resip yang ditulis ketika pembelian surat perjanjian, pembelian Hagia Sophia, dan sekarang orang Saudi. Orang Saudi bersama dengan orang Mesir sekarang, dalam buku teks mereka mengatakan Sultan Al-Fatih merampas gereja Hagia Sophia. Bohong. Surat inilah surat membuktikan surat perjanjian pembelian Hagia Sophia. Hagia Sophia dibeli dengan sah oleh Sultan Al-Fatih, tetapi sayang, orang Mesir bersama orang Jordan, bersama dengan Saudi, mereka menulis sejarah berbeza sama sekali. Mereka mengatakan bahawa Sultan Fatih ialah sultan yang zalim, yang tidak layak untuk masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tabtahan al-Konstantiniyah, dan Konstantinopel akan dibuka, sebaik-baik pemimpin yang bukanya, sebab mereka kata Sultan Fatih zalim, sedangkan itulah sebagai fitnah yang besar. Gereja Hagia Sophia telah dibeli dengan persetujuan. Ini sejarah ditulis oleh umat Islam ketika itu. Para ulama kita menulis sejarah ini. Dan sejarah yang ditulis kemudian oleh orang Mesir, sebab mereka mengasalkan Osmaniyah menjajah mereka, mereka memburukkan Osmaniyah. Mari kita lihat sejarah yang ditulis oleh ulama ketika pembukaan Osmaniyah, pembukaan Konstantinopel. Kalau kita lihat sejarah kembali, gereja Hagia Sophia dibina oleh Amrita Justin pada tahun 537 sebelum Rasulullah lahir lagi. Kisah orang Istanbul mengatakan ketika malam kelahiran Rasulullah, bumbung Hagia Sophia ini jatuh.
Rubuh. Dan kalau kita lihat kesan rubuhnya bumbung ini masih kita lihat. Kalau kita masuk sekarang, masih kita lihat kesan runtuhnya. Mereka bina kembali, runtuh lagi. Sehinggalah Rasulullah dilahirkan di Maulid Rasulullah. Rasulullah berada di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Dan apabila sampai di Madinah, rombongan daripada Konstantinopel menghadap Rasulullah dan beritahu bahawa gereja mereka sentiasa roboh bumbung. Dalam kisah ini, riwayat ini, Rasulullah berikan satu batu yang kecil supaya letakkan di bumbung gereja tersebut. Dan sekarang kalau kita pergi ke Hagia Sophia, kita boleh lihat tempat batu yang riwayatnya daripada Rasulullah. Dan lepas letakkan batu itu, bumbung ini kekal sampai hari ini. Riwayat ini tidak dapat kita pertanggungjawabkan sebab dia adalah kisah yang ditulis oleh orang Turki. Ditulis secara tradisi oleh orang Turki dan orang Turki semua mengetahui kisah ini. Dan kalau kita masuk gereja ini, mereka akan beritahu kisah yang saya sebutkan tadi. Tetapi kalau kita nak banding dengan riwayat yang sahih, barangkali kita tidak temui. Dalam konteks ini, Rasulullah dalam konteks ini, hadis Rasulullah tadi menggambarkan yang membuka Konstantinopel ialah pemimpin terbaik. Sebaik saja dibeli gereja tadi dengan resit dan perjanjian yang sah, maka Sultan Al-Fatih mulakan solat Jumaat di masjid tersebut. Dan dalam khutbahnya pada 1 Jun 1453, ini petikan daripada khutbah. Dia kata, Aisyaksin qama bi taghyir hazil waqfiyah allati hawilat Hagia Sophia ila masjid aw qama bidil ihda mawadiha ila akhirih. Siapa yang cuba menukar status masjid yang saya beli dengan wang saya ini, bukan wang negara, menukarkan daripada gereja Hagia Sophia kepada masjid, bi kharaj Hagia Sophia min kaunha masjidan, atau bertukar daripada status Hagia Sophia yang sekarang sudah menjadi masjid, aqulu fi hudrikum jami'an innahu yakunu qad iktaraba akbar anwa al-haram wa iqtarafa ithma. Siapa yang melakukan, dia melakukan dosa yang besar, dia melakukan sebesar-besar perkara yang haram. Apabila dia cuba untuk menukarkan status masjid ini kepada selain pada masjid, sebab saya telah membeli bukan dengan harta kerajaan, saya beli dengan harta saya sendiri. Dan saya wakafkan kepada umat Islam masjid ini, dan dia akan kekal masjid ini selama-lamanya. Tetapi sayang, masjid ini bertapak selama ratusan tahun dan ditukar menjadi gereja, menjadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian Erdogan menukar kembali menjadi masjid pada tahun lepas. Itulah kisah yang menarik tentang gereja ataupun masjid Hagia Sophia. Adik-adik yang ada peluang nanti, lawati di sini bukan kerana semata-mata masjid, tetapi kerana sejarah yang menjadi latar belakang kepada Islam di Turki. Inilah kemudian Sultan Al-Fatih merintahkan supaya dibina 4 menara. Asalnya tidak menara. 4 menara ini dibina kemudiannya, dan menara ini menjadi sebagai syiar Islam. Dan apabila azan dikumandangkan, cukup syahdu. Ada Masjid Ahmad di sebelahnya, dan di Turki mereka azan secara bergilir-gilir. Kalaulah Masjid Hagia Sophia kata Allahu Akbar, dia berhenti sekejap. Masjid Ahmad Allahu Akbar, lagu sama, nada sama. Kemudian di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar. Mereka tidak bersilang. Azan mereka tidak bersilang seperti kita. Kita bersilang, itu Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, ini Rasulullah. Mereka tidak bersilang. Itu satu suasana yang menyentuh pelancong sampai hari ini. Ini pemandangan dalamnya. Ketika zaman Osmaniyah, di sinilah tempat Masjid Jami'. Masjid Jami' Istanbul. Dan Hang Tuah pernah solat di sini. Hang Tuah dihantar oleh Sultan Mansur Shah untuk bertemu dengan Sultan Ahmad Al-Fatih, dan Hang Tuah mengatakan, saya solat di Masjid Agung Istanbul. Ini Masjid Agung Istanbul. Kemudian sebagaimana yang kita sebut, Sultan Al-Fatih membuka satu kawasan yang lebih tinggi, lebih jauh, yaitu kawasan Balkan sekarang. Bagaimanakah Islam boleh masuk dengan mudah? Sebab apabila umat Islam sampai ke sebuah negara, dia disambut oleh penduduk negara
supaya Islam datang untuk membebaskan mereka daripada gereja. Orang Kristian lebih suka kepada Islam berbanding dengan orang Kristian sendiri. Sebab selama ratusan tahun mereka ditindas oleh gereja. Tetapi apabila umat Islam datang untuk membebaskan mereka, mereka sangat-sangat gembira. Dan kata-kata mereka yang dapat kita saksikan hari ini ialah better the rubbish turban than the Pope's tiara. Kami lebih suka melihat serban Khalifah Islam berbanding dengan tiara yang dipakai oleh paus kami sendiri. Itulah sebab Islam masuk dengan cepat ke Balkan dan Sultan Al-Fatih masuk ke Bosnia Herzegovina. Bila sampai di Herzegovina, dengan keadilan yang dilakukan Sultan Al-Fatih memberikan jaminan, surat ini surat jaminan yang memberikan jaminan kepada seluruh penduduk Bosnia Herzegovina, Serbia, dengan jaminan keadilan Islam. Inilah firman atau perintah diraja yang mengatakan tidak boleh seorang pun manusia Islam merosakkan rumah ibadat orang Kristian. Tidak boleh. Tidak boleh seorang pun pembesar Osmaniyah yang melakukan keburukan kepada penduduk asal Kristian di situ. Tidak ada seorang pun wazir ataupun yang lain yang akan melakukan keburukan kepada bangsawan orang Kristian. Dan alladhi wabilan hadzal firman uqsim billahi al-azim alladhi khalaqal arda fi sittati ayyam wa rabbas sama wa bil amadin bi sayyidina Muhammadin amduhu wa rasulih wa ja'al anbiya was salihin ajmain bi annahu lan nasmahu bi an yukhalifu aymin ya afrad rayat amru hadzal firman. Kata Sultan Al-Fatih, inilah titah diraja. Tidak boleh seorang orang Islam yang menzalimi orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam dijamin oleh Islam, dan itulah keindahan umat Islam merintah di Bosnia Herzegovina. Apabila kerajaan Osmaniyah jatuh di Bosnia, kita disembelih seluruhnya. Selama ratusan tahun kita merintah Bosnia Herzegovina, di situ aman tenteram. Tetapi sebaik saja kita kalah, kita disembelih seluruhnya. Adik-adik, tidak ada toleransi di dalam Islam. Yang boleh memberikan keadilan ialah Islam saja, sebab Islam adalah agama yang benar, agama Allah. Dan surat ini tersimpan di Museum Bosnia menggambarkan keadilan Islam sampai hari ini. Dan kita lihat bagaimanakah nanti satu masa ajak ibu bapa melawat Bosnia, melihat kesan-kesan arkitektur yang dibina oleh Osmaniyah. Inilah bangunan dibina oleh Osmaniyah. Jabatan ini, kalau kita pergi ke Bosnia, kita akan lihat inilah bangunan yang dibina oleh Osmaniyah. Kita memberikan tamadun yang besar di Eropah selama 500 tahun. Tetapi sayang, bila kita kalah, kita disembelih seluruhnya. Itulah nasib kita. Dan Serbia juga kita masuk. Dan Islam merintah Serbia begitu lama. Merintah Hungary, merintah Romania, Bulgaria, Kroasia, Slovenia, ini negara Islam. Semuanya negara Islam. Sayang, apabila Osmaniyah jatuh, seluruhnya negara ini membunuh umat Islam satu persatu. Mereka hapuskan Islam di Eropah. Selama 500 tahun kita merintah Eropah dengan adil dan amanah. Dan peperangan demi peperangan kita telah kalah. Peperangan bukan kita kalah, mereka kalah. Dalam peperangan antara orang Eropah dengan Osmaniyah, kemenangan sentiasa berpihak kepada Islam satu masa dulu. Dan kita merintah selama ratusan tahun. Kita merintah Bulgaria selama 545 tahun. Serbia 400 tahun kita perintah. Yunani atau Greece kita perintah 400 tahun. Kemudian lihat dari sini, Slovenia, Romania, Slovakia, Hungary, semuanya kita perintah. Ini semua negara Islam. Ukraine ialah negara Islam. Kita perintah selama 308 tahun. Azerbaijan kita perintah selama 25 tahun. Georgia selama 400 tahun. Dan Cyprus selama 293 tahun. Islam begitu cemerlang membuka dan membawa kemajuan kepada negara yang kita telah masuki. Dan kita telah buka. Begitu indah. Tapi sayang, apabila kita kalah, tempat ini semua Islam dibunuh. Sejarah yang malang untuk kita kenangi kembali. Kisah kedua adalah kisah Dracula.
Dracula ialah keluarga. Keluarga yang menetah Wallachia. Sekarang nama Romania. Romania ialah bumi kita yang melaksanakan hukum Allah. Di sini hukum hudud dilaksanakan dan hukum ta'zir, hukum qisas di nama sekarang Romania. Prusia nama sekarang, tetapi satu masa dulu namanya Wallachia. Dan Bulgaria juga negara kita, umat Islam. Moldova ialah negara kita, Hungary ialah negara kita, yang disebut Majar dalam bahasa Arab. Dan simbol Osmania dan simbol Wallachia kita bergabung. Wallachia duduk di bawah Osmania sebagaimana tanah Melayu, Sumatera, Jawa duduk di bawah Osmania, sama seperti ini. Kita ada satu bendera negeri, satu bendera utama Osmania. Melaka juga demikian. Dan adik-adik cuba cari sejarah yang saya masukkan tadi, yang telah dipadamkan oleh penjajah yang datang ke Melaka. Kita juga bersama dengan Osmania, sama seperti Wallachia atau Romania. Romania ada kerajaan yang besar, kerajaan Islam, dan ini dilahirkan di Romania. Dracula dilahirkan di Romania. Ini ayahnya. Ayahnya bernama Vlad II Dracula. Dia keluarga ini keluarga Islam yang sangat patuh. Memerintah Romania sekarang. Tengok kepiah dia. Dia pakai kepiah sama seperti saya. Dan oleh kerana dia nak tunjukkan dia sangat sayang kepada Osmania. Kalaulah satu masa dulu kita bayar uhti kepada negara yang besar, tetapi raja ini luar biasa. Saya serahkan anak saya kepada Sultan. Saya serahkan anak saya, dua beradik, untuk Sultan Murad yang menjadi penaung kepada mereka. Sultan Murad ialah Sultan ayah kepada Sultan Ahmad Fatih yang telah menguasai Romania, yang disebut Wallachia itu. Dan Sultan Islam Romania ini mengatakan, tunjukkan bahawa kami sangat patuh pada Osmania. Kami serahkan dua orang anak kami untuk menjadi galang ganti kepada kerajaan kami. Dan asuhlah anak kami. Yang satu bernama Vlad, yang bersama nama Rahu. Dua-dua nama Dracula. Keluarga Dracula. Dan tuan-tuan, inilah tiga. Adiknya nama Radu, abangnya nama Vlad. Radu Dracula, Vlad Dracula diberikan menjadi suara angkat kepada Sultan Fatih oleh Sultan Murad. Dan mereka bertiga belajar Quran. Mereka bertiga belajar jihad. Mereka bertiga belajar hadis. Mereka sama-sama perang dan mereka juga terlibat dalam pembukaan Konstantinopel. Dalam satu riwayat, Dracula ialah panglima yang sangat perang, yang sangat hebat. Panglima yang sama-sama berani membuka negara Islam, dan mereka adalah panglima yang ditakuti. Tiga-tiga ini menjadi terkenal dalam istana di Istanbul sebab mereka lah dididik dengan keimanan dan takwa. Tetapi satu yang pelik, Dracula ini, yang nama Vlad Dracula ini, dia suka melihat umat Islam yang dibunuh ataupun yang dihukum dengan qisas. Qisas maksudnya mati, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata. Dan dia sangat suka melihat qisas dilakukan. Dia suka tengok darah yang mengalir. Dan dia masih bersama dengan Sultan Al-Fatih. Dan satu ketika ayahnya telah meninggal dunia. Sultan ini telah meninggal dunia di Romania. Maka Sultan Al-Fatih mengatakan, sekarang saudaraku Vlad Dracula, kamulah yang bakal menjadi khalifah di Romania. Kamulah yang bakal melaksanakan hukum Allah di Romania. Kamulah yang menzaparkan dakwah di Romania kepada seluruh penduduk yang belum Islam. Ya, saya patuh, wahai kanda. Oleh itu, Sultan Osmania, Sultan Ahmad Fatih menyediakan para ulama untuk mengiringi raja baru. Untuk mengiringi raja baru, untuk lantik menjadi raja baru di Romania. Dan oleh sebab itu, dua orang ulama besar, wazir Islam, dihantar dalam pelantikan Sultan yang baru, Sultan Dracula di Romania, yang bakal melaksanakan hukum qisas, hudud dan ta'zir di Romania. Ini contoh dua orang ulama dihantar. Hari pelantikan, Dracula mengatakan, sekarang
saya raja kepada kerajaan ini. Dan saya isytiharkan umat Islam tidak boleh hidup di negara kami. Dia murtad ke dia dilantik menjadi raja. Dia murtad apabila dia dilantik menjadi raja, kuasanya menghalang dia daripada melakukan keadilan. Bahkan dia murtad dan dia menunjukkan dia musuh pada Islam. Dan dia bunuh 2 orang wakil Osmaniyah. 2 ulama dibunuh. Seluruh perwakilan dalam istana itu semuanya Muslim. Dan mereka membunuh seluruhnya. Dan kepala ulama dibawa kepada Dracula. Dia telah lupa daratan apabila kuasa telah berada di tangannya. Mendengar berita itu, mendengar adik angkatnya telah belok kepada kerajaan Osmaniyah, Sultan Al-Fatih menghantar tentera untuk mengalahkan adik angkatnya. Dan gambar-gambar ditunjukkan bahawa hobi kepada Dracula ini ialah pancung kepala umat Islam dan diletakkan di hujung lembing di seluruh kawasan Romania. Dan dia ambil darah para ulama. Tunjukkan inilah, bukan minum, tapi menunjukkan bahawa darah umat Islam yang ada dalam bekas ini. Inilah Dracula yang berubah sifat daripada seorang yang sangat warak, sangat baik akhlaknya, bertukar menjadi penumpah darah. Sebaik saja dia nanti menjadi khalifah. Ini gambar yang dilukis ketika itu. Ribuan umat Islam telah dipancung ataupun disula. Dia sangat gembira mendengar teriakan umat Islam yang berteriak berbulan-bulan selamanya, yang diletakkan di hujung lembing di seluruh Romania. Dan dia suka melihat darah tersebut. Itulah Dracula. Dan dia menceritakan, dia tulis satu surat yang ditemui oleh pengkaji. Dia tulis dalam bahasanya, dia kata, I have killed, saya telah membunuh lelaki dan wanita sebanyak 23,000 hari ini. Hari ini saya telah membunuh sebanyak 2,000 umat Islam. Dan yang saya bakar rumah umat Islam, yang saya bakar, yang saya tidak bilang kepala, lebih ramai yang saya bunuh hari ini 23,000 orang umat Islam. Romania adalah negara Islam, tuan-tuan. Yang apabila Dracula mengambil alih, dia membunuh seluruh rakyatnya yang beragama Islam. Sultan Al-Fatih ketika itu sedang berperang di Greece, menghantar 18,000 tentera untuk melawan adik angkatnya. Dan yang balik hanyalah 8,000. Semuanya kalah, tewas di tangan Dracula. Apa yang dilakukan oleh Dracula ialah mereka lepaskan penyakit ke dalam tentera umat Islam. Selama 18,000 bergelimpangan mati disebabkan oleh penyakit yang dikembangkan oleh Dracula. Dan tentera yang selamat kembali ke Istanbul hanya seramai 8,000 orang saja. Daripada 18,000, 10,000 telah terkorban. Inilah nasib saudara kandung yang telah berpaling tadah. Sultan Al-Fatih segera menghantar tentera yang lebih banyak dengan pimpinan baginda sendiri. Baginda terus ke Romania untuk menentang adik angkatnya, Dracula. Dan dengan singkat, Dracula telah kalah. Bergelimpangan tentera Dracula, ini lukisan. Di tepi tasik, tuan-tuan, kalau pergi ke Romania, ada tasik yang menjadi sejarah bahawa di sinilah Dracula telah dihapuskan oleh Sultan Al-Fatih. Kepalanya dipotong sebagaimana dia memotong kepala orang Islam. Kepalanya dipotong, ini kepalanya, dipotong, dipamerkan di Aden. Ibu negara Osmaniyah yang kedua selepas Bursa ialah Aden. Kepalanya dipamerkan untuk beberapa ketika, dan adik kepada Dracula bernama Radu Dracula ini dilantik menjadi khalifah baru di Romania. Romania melaksanakan hukum Islam selama ratusan tahun. Hari ini kalau kita melawat Romania, tidak ada Islam sedikit pun. Islam dihapuskan. Ketika kita merintah selama 500 tahun, kita bina masjid, kita bina pertanian dan sebagainya di Romania. Negara yang aman, tenteram, tetapi sayang bila kita kalah. Ini raja khalifah kita yang agak akhir, iaitu Radu Dracula, yang menjadi khalifah Umat Islam di Romania. Merintah dengan adil untuk sebuah ketika, sehinggalah akhirnya Romania dijajah oleh Soviet Union. Itulah sejarah. Apa yang menarik ialah orang Barat menulis kisah Dracula.
Dia sensasikan, dia tulis Dracula ini suka minum darah. Jahat macam hantu, hisap darah. Itu ialah ditambah kepada kisah Dracula yang sebenarnya. Maka Dracula dijadikan sebagai filem, disiarkan dalam Hollywood dengan berbagai nama Dracula has risen from the grave dan sebagainya. Dracula penghisap darah, dan dia gambarkan Dracula ialah seperti orang, seperti syaitan yang bukan manusia. Sebenarnya dia manusia biasa. Dan vampire dikaitkan dengan Dracula. Tak ada pasal-pasal. Akhirnya mereka gabungkan dengan Friday 13. Orang barat dia percaya ber 13. Dan kalau ada Islam juga percaya ber 13, alangkah malang khurafat yang besar ini. Dibangi, khurafat ini telah menjelma. Tidak ada jalan nombor 13, jalan 12A. Kita juga menjadi penganut kepada khurafat yang dilakukan oleh Dracula. Dracula takut nombor 13. Orang Melayu takut juga tanpa sebab. Mari kita berfikir. Dan sejarah yang berlaku kemudiannya, Romania dijajah oleh Soviet Union. Mereka hapuskan tanda Islam. Kalau kita pergi Romania, seolah-olah Romania tak pernah jadi negara Islam. Saya pernah melawat dan tak pernah sangka bahawa Romania adalah sebuah negara Islam yang punya khalifah umat Islam yang melaksanakan hukum Al-Quran di sana. Tetapi apa yang ada sekarang ialah seolah-olah satu seperti Eropah yang tidak ada Islam sama sekali. Saya ingin berkongsi dengan adik-adik. Selepas Rusia menjajah, Rusia menjadikan proksi komunis di Romania. Mereka melantik dua orang ini. Namanya Nicolae Ceausescu, yang menjadi wakil komunis di Romania. Tetapi sayang, dia lebih zalim daripada Rusia sendiri. Dia menzalimi rakyatnya sendiri, sedangkan rakyatnya hidup miskin. Dia hidup dengan kaya raya, dia membina sebuah istana besar ini. Ini istana yang terbesar di Romania, bahkan di Eropah Timur. Dibina sebagai istana kepada pemimpin baru ini. Dan rakyat bangkit untuk menentangnya. Dan akhirnya dia dibunuh suami isteri. Ketika saya sampai ke Romania, dia baru saja dibunuh. Baru saja dia dibunuh ketika saya sampai di Romania, kerajaan bertukar tangan menjadi kerajaan demokrasi. Dan saya sampai ketika baru saja dia telah dibunuh, dan saya orang yang kelima orang Malaysia sampai ke Romania. Saya melawat istana ini yang kemudian dijadikan parlimen. Ini dijadikan parlimen Romania selepas kejatuhan Ceausescu. Dan oleh kerana saya adalah ketika itu adalah wakil negara, diberikan penghormatan untuk melawat parlimennya, dan kami makan malam di sini. Di sinilah diceritakan bahawa kisah malang yang berlaku kepada sejarah Romania. Sekarang saya ingin menceritakan pengalaman saya di Romania. Ini ialah orang Romania, hidup miskin. Mereka petani yang miskin. Dan kita lihat di jalan-jalan Romania, mereka bawa rumput untuk kuda mereka, untuk lembu mereka. Mereka ialah golongan yang sangat miskin. Duit mereka lire namanya, lire. Sangat rendah. Saya tukar $100, saya dapat satu beg wang lire. Saya bawa satu beg. Tukar $100, dapat lire satu beg. Sangat-sangat rendah wang dia. Dan rakyat sangat miskin. Itu sebab pemimpinnya telah dijatuhkan oleh rakyat sendiri. Dan saya melawat beberapa tempat. Saya pergi ke Bucharest, saya pergi ke Casablanca dan juga beberapa tempat. Inilah tempat yang saya tanda untuk saya pergi. Di Romania ada seperti ini sekarang. Mereka buat sejarah Dracula. Manusia disula di hujung pedang, dan sekarang untuk pelancongan, bukan lagi untuk yang sebenarnya. Mereka jadikan ini sebagai negara Dracula. Sebab Dracula sangat dikenali seluruh dunia. Semua kenal. Sebab Barat sensasikan kisah yang sebenarnya tidak seperti itu sensasi. Tetapi apabila kita pergi ke Romania, kita lihat orang disula seperti ini. Sebagai simbol pelancongan zaman moden ini. Tetapi subhanallah, apa yang saya saksikan. Burung ataupun ladang sunflower sangat-sangat luas. Sepanjang perjalanan daripada utara ke selatan negara Romania, saya lihat kebun inilah. Sepanjang mata-mata memandang, lebih luas pada sawah di Kedah. Seluruhnya bunga matahari yang sangat cantik.
Dan hasil utama mereka lah minyak kelapa, minyak sunflower. Yang ekspor negara kita juga asal ada sebahagian daripada ini. Sunflower ialah minyak yang sangat berkualiti. Rupa-rupanya diekspor oleh Romania sebahagiannya. Dan kita juga menggunakan sunflower. Saya melawat muzium mereka. Ini ialah penduduk Romania satu masa dulu. Cuba lihat yang pada kanan. Yang paling kanan ini menggambarkan muslimah. Pakaian yang menutup aurat dengan pakaian yang sedemikian menggambarkan satu masa dulu umat Islam pernah bertapak di sini. Di dalam muzium mereka, mereka tidak bohong. Mereka menggambarkan muslimat yang duduk sini sebab ini gambar untuk wanita. Muzium yang saya pergi ini, muzium pertanian namanya. Menggambarkan asal usul penduduk Romania ialah muslim. Yang sekarang ketika saya pergi, tidak ada satu masjid pun di Bucharest. Ibu negara mereka dalam Bucharest. Tidak ada masjid, satu pun. Sedangkan di sebelah pusat Islam satu masa dulu. Sekarang tidak ada sebarang kesan surau ataupun masjid, kecuali di kedutaan negara Islam, mereka ada surau dalam bangunan mereka, bukan untuk publik. Saya melawat kota ini, dan saya nak berkongsi dengan adik lah kota Dracula. Ini kota Dracula. Kota Dracula ini sangat perkasa. Di sinilah Dracula merajalela membunuh segala rakyat Muslim mereka. Saya masuk sebagai dalam perwakilan ini, kami masuk ramai-ramai. Dan ini katil Dracula. Saiznya kecil, sama kita. Ini katil Dracula, masih kekal. Katilnya katil asal. Saiznya sama seperti orang Romania sekarang. Ini bilik tidurnya dalam istana tadi. Ini istananya daripada luar. Ada banyak bilik. Ada bilik yang tidak dibenarkan masuk, ada bilik yang dijadikan publik. Dan inilah bilik tidurnya. Sebagai budaya Islam, di istana ini banyak buku. Dan di sini ada banyak buku, cuma tidak ada Quran. Sebab budaya Islam di Istanbul ialah membaca. Dan kita lihat Dracula masih mengamalkan budaya membaca. Walaupun dia zalim, tetapi dia membaca banyak buku. Dan buku ini dikatakan sebahagiannya ialah buku yang dipunyai oleh Dracula. Sebahagiannya ditambah kemudian. Sebahagiannya buku yang asli. Inilah sejarah Dracula. Ialah manusia biasa, iaitu adik angkat kepada Sultan Ahmad Fatih. Ini satu bilik yang saya lawati, yang dibuka untuk publik. Dan lantainya lah kayu yang sangat kuat. Dan kita lihat di dapurnya. Dia menggunakan perigi. Agak dalam. Dan ada peristiwa yang berlaku di sini. Kalau kita pergi sekarang, ada Dracula yang akan menjelma. Ada orang berpakaian seperti Dracula. Dan mereka mengatakan inilah pakaian Dracula yang resmi. Dan dia menjadi tempat pelancong. Dan orang bergelak ketawa di sini. Yang mereka tak beritahu ialah yang dibunuh oleh umat Islam. Termasuk wakil-wakil Arab bergelak ketawa di sini. Saya beritahu dia bahawa yang dibunuh oleh Dracula ialah Muslim. Terpanjak dia. Wakil daripada Saudi, wakil daripada Iran, daripada Jordan, wakil daripada Mesir. Tersengih bila saya kata yang bunuh telah umat Islam. 80 negara, Malaysia termasuk dalam perwakilan ini. Saya lah wakil negara untuk satu peristiwa di Romania satu masa dulu. Dan rupa-rupanya orang Arab sendiri tidak tahu sejarah ini. Apatah lagi orang Melayu. Ini adalah satu tangga rahsia menuju ke tempat yang tidak diketahui. Dan inilah tempat Dracula menyelamatkan diri sekiranya diserang daripada depan. Di belakangnya adalah satu curam, gunung yang curam, maksudnya musuh tidak dapat datang daripada belakang. Dan tuan-tuan seperti kita lihat satu peristiwa yang berlaku pada saya di sini, yang kalau saya cerita barangkali sukar untuk percaya. Ketika berada di sini, saya merasa sesuatu yang tidak kena. Sebab saya bila saya ada tidak kena, ada dengungan kat telinga saya. Saya berzikir, masih berdengung. Saya keluar daripada kota ini, kota Dracula. Saya keluar daripada kota ini. Saya cuba menjauhi daripada tempat ini. Tiba-tiba ketika saya keserangan di bawah pokok pine, kaki saya disepak dengan kuat. Saya tak tahu siapa yang sepak. Kaki saya disepak dan sakit, tak sangat-sangat sakit. Saya jatuh, terjelapak di situ. Tak ada siapa di sekeliling saya. Akhirnya saya dibawa ke hospital oleh ambulans sebab parah kaki saya. Siapa yang sepak saya tak tahu. Tak ada siapa, saya seorangan.
disepak dengan begitu kuat sehingga saya jatuh, kaki saya sakit sampai sekarang. Selepas 30 tahun lepas. Apabila disepak di sini, di luar dapur ini. Sebab saya tak suka di sini. Sebab di sini ada rasa yang tidak seronok untuk saya duduk bersama, saya keluar. Walaupun perwakilan lain semua berada di sini. Dan itu kisah saya yang bila melawat, adik-adik kalau melawat pergilah dengan penuh waspada. Dan sekarang kalau kita lihat, Islam masih kita dapat saksikan, walaupun Islam bertapak di situ 700 tahun lampau. Kita kalau kita pergi ke kampung, ada lagi masjid yang saya diberitahu, Masjid Konstanta. Kalau adik-adik pergi nanti, masih lagi wujud masjid yang tidak diruntuhkan. Berada di tepi Laut Caspian. Dan ini simbol bahawa Islam bertapak di sana. Masjid ini telah begitu lama, 700 tahun lepas. Dan kalau kita lihat satu peristiwa yang menarik di sini, ialah ketika zaman Tatar. Tatar datang daripada Mongolia ke Baghdad, menghancurkan seluruh umat Islam, membunuh ulama kita, membakar masjid, membakar kitab kita. Akhirnya, bila mereka mengalahkan Islam, mereka memeluk Islam beramai-ramai. Orang Mongolia memeluk Islam beramai-ramai. Subhanallah, tak dapat kita bayangkan, mereka datang hancurkan seluruh ulama kita di Baghdad. Tetapi, ramai daripada mereka yang memeluk Islam selepas itu. Antara mereka yang memeluk Islam ialah Barkat Khan, iaitu anak saudara kepada Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Dan dia berperang dengan pakciknya sendiri. Di Ain Jalut, di Jordan, dia menyekat pakciknya sendiri. Selepas dia memeluk Islam, dia menentang pakciknya sendiri. Dia adalah tentera Tatar yang perkasa. Pakciknya, Hulagu Khan, kalah di tangan anak saudaranya. Dan selamatlah kota Mekah dan Madinah daripada dihancurkan oleh Hulagu Khan. Sebab Hulagu Khan, selepas mereka hancurkan Mesir, mereka hancurkan Syria, mereka ingin pergi ke Mekah dan hancurkan Mekah dan Madinah. Tetapi Allah sekatkan melalui tangan Barkat Khan, anak saudara kepada Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Dan apa yang berlaku ketika itu, Hulagu Khan telah menguasai sampai ke timur Eropah. Dan dia melaksanakan hukum Allah di sini. Siapa? Orang Tatar, orang Mongolia yang datang untuk menghancurkan Islam, dialah yang membawa Islam ke Eropah, ke Rusia. Dan pusatnya bernama Sarai. Pusat Islam di bawah kerajaan Tatar ialah Sarai yang berada di kawasan Laut Caspian. Dan uang emasnya dapat kita saksikan seperti itu. Dan dia akhirnya dikalahkan oleh Raja Rusia. Kita sudah sampai ke Rusia. Kita sudah sampai Moskow dan kita namakan Miskun. Miskun mana kesturi, dan sekarang masih dipanggil Miskun. Orang sana sebut Moskow, kita sebut Miskun. Miskun adalah kesturi, kota kita. Tapi sayang kita kalah. Dikalahkan oleh Ivan keempat dan umat Islam terpaksa berundur ke belakang. Dan kita masih bertapak di Kazan, di Rusia. Masih lagi orang Tatar berada di Kazan selepas kita kalah di Moskow. Peperangan di antara Turki, Osmaniyah dengan Rusia ialah peperangan yang paling lama dalam sejarah dunia. Selama 600 tahun. Peperangan berterusan. Tidak ada peperangan dunia yang berterusan 600 tahun. Kecuali peperangan umat Islam dengan Rusia. Dalam konteks ini kita lihat, Islam telah sampai ke hujung Siberia. Ketika Osmaniyah, Islam sampai ke Siberia. Tetapi kita kalah kembali. Kita undur kembali. Akhirnya kita kalah total. Dan umat Islam disembelih di Rusia begitu banyak. Umat Islam disembelih di Soviet Union apabila kita kalah. Dan itu nasib umat Islam apabila kita tidak ada kerajaan. Nasib kita sama saja, sama di Bosnia, di Romania, di Soviet Union. Bila kita ada kerajaan, kita disembelih. Di Andalusia juga kita disembelih dalam bentuk yang sama. Peperangan antara Osmaniyah dengan Rusia komunis sangat-sangat perit. Dan Osmaniyah sampai untuk menguasai, tetapi di kawasan Wallachia kita kecundang. Akhirnya Wallachia jatuh ke tangan Rusia. Kesal-kesal Islam dihapuskan, dan yang ada adalah masjid yang di kawasan perkampungan. Di antaranya di Dobroja, kalau tuan-tuan pergi, Konstanta, ialah di kawasan Islam yang masih utuh sampai sekarang di Romania. Dan inilah di antara masjid yang masih ada, yang dibina pada tahun-tahun yang akhir-akhir. Dan ini mufti kita. Ini mufti Romania sekarang.
namanya Murad Yusuf, dan dialah yang menjaga hal ehwal Islam di Romania. Ketika saya sampai, dialah mufti. Dia tidak dapat melakukan banyak sebab Islamophobia sedang melanda ketika itu. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh dia ialah hanyalah dapat melakukan kepada dalam sekitar masjid, dan untuk sampaikan mesej kepada orang Islam sendiri, untuk sampai kepada bukan Islam sangat sukar. Dan orang Islam sendiri pun sudah hilang cara hidup mereka, dan mereka ikut cara hidup seperti orang Romania lain. Dan inilah tugas dilakukan oleh mufti besar kita. Ketika itu, mufti mengatakan kami sedang bersedia untuk membina masjid kembali. Kami telah dapat satu tapak tanah di kawasan Bucharest, dan kami telah ada dana, dan Alhamdulillah dia katakan Erdogan telah memberikan sokongan. Romania tidak membenarkan masjid dibina kembali di Romania. Tetapi di atas usaha Erdogan mengatakan di Istanbul, tanah yang paling prima di Istanbul, kami serahkan untuk dibina gereja Ortodok. Dan sebagai gantinya, tempat yang strategik di Bucharest, ibu negara mereka, diserahkan untuk dibina masjid. Dan mereka melakukan perjanjian, masjid dibina di Bucharest, gereja Ortodok dibina di Istanbul, fair and square. Tetapi apa yang berlaku ialah, inilah gambaran masjid yang bakal dibina di Bucharest. Bila siap wang dana, tanah telah disiapkan, rakyat Romania bangkit tidak membenarkan untuk dibina masjid ini. Inilah sekolah agama Tahfiz yang bakal dibina di Bucharest, dan ini sebahagian daripada masjid, di belakangnya sekolah Tahfiz ini dia. Tetapi rakyat bangkit tidak membenarkan untuk dibina masjid. Kami tidak benarkan masjid Islam ganas tidak boleh dibina di Romania. Kita tak bina sampai sekarang, tuan-tuan. Rakyat Romania tidak benarkan untuk bina masjid sama sekali. Itu, tuan-tuan. Toleransi tidak ada sama sekali di luar Islam. Walaupun kita kata ini tanah kami beli, ini harta kami, bangunan kami, arkitek kami tak usik sedikit pun hak Kristian. Tetapi kamu berada di negara kami, kamu tidak boleh binakan masjid kamu di negara kami. Dan Erdogan tidak boleh lakukan apa-apa lebih pada itu, sebab kata menterinya, saya tidak boleh buat apa sebab rakyat kami tidak benarkan masjid dibina. Kami tidak benarkan, rakyat Romania tidak benarkan masjid dibina sampai sekarang. Dan orang Romania tidak ada masjid satu pun di kota mereka. Antara negara yang tidak ada masjid di kota mereka ialah Romania, bekas negara Islam yang sangat hebat satu masa dulu. Itu kisah untuk kita ambil iktibar. Dan dalam demokrasi, mereka memilih presiden mereka, yang menanglah Muslim. Walaupun sedikit Muslim di Romania, tetapi dalam pilihan raya, yang menang adalah Muslim. Tetapi mereka menentang apabila menang Muslim, mereka ditentang. Mereka kata tidak boleh orang Islam menjadi presiden kami. Walaupun dari segi demokrasi dipilih secara majoriti, tetapi ketika itu mereka sedang berdebat apakah boleh orang Islam menjadi presiden negara Romania. Muslim minoriti. Adik-adik, mari kita renungi apabila kita berada dalam negara Islam di negara minoriti, kita tidak akan dapat satu jaminan keadilan. Tetapi minoriti berada dalam negara Islam, kita akan berikan amanan. Tetapi Islam dalam negara minoriti, kita minoriti dalam negara Kristian, kita tidak akan diberikan kemenangan. Sekarang kita lihat daripada negara Islam, Albania negara Islam, Greece negara Islam, Bulgaria negara Islam, Bosnia negara Islam, Kosovo negara Islam, kita sudah menjadi minoriti. Di Romania hanya ada 200 ribu orang Islam ketika saya sampai. Dan di Slovenia ada 571 orang, tuan-tuan. Slovenia, satu negara besar, saya juga melawat, hanya ada 571 orang saja. Daripada negara Islam, hanya tinggal 500 orang. Ini nasib kita. Bila kita kalah, kita dihapuskan oleh mereka. Dan yang masuk Islam, tuan-tuan, bukan didawah di Romania, tetapi didawah di mereka lah pelancong kepada negara Islam. Mereka terdengar azan, mereka Allah berikan hidayah, dan inilah sebahagian daripada mereka yang masuk Islam di Romania, ialah mereka yang menjadi pelancong kepada negara Islam. Akhir sekali, mari kita lihat satu lagi negara jiran Romania, ialah Slovenia. Slovenia ketika saya sampai, mereka tidak ada masjid.
Kami juga tidak dapat solat di masjid atas surau. Tetapi dengan usaha yang dilakukan Erdogan, mereka lakukan sebagaimana di Romania, mereka lakukan perjanjian supaya tempat di Istanbul diberikan kepada gereja Slovenia dan tapak di Slovenia dijadikan sebagai tapak masjid. Tetapi alhamdulillah presiden mereka telah tepati janji ini dan kita telah ada sebuah masjid di Slovenia. Ini mufti kita di Slovenia, namanya Nazak Grabus, dan dialah yang menjaga kepentingan Islam di Slovenia yang ada 500 orang saja, yang asalnya itu negara Islam. Sekarang ada 500 orang Islam saja, termasuk saya ketika itu. Tapi saya tak temui masjid ketika itu. Cari, tak jumpa seorang Turki Muslim. Itu saja saya temui. Dan kita bertanya tentang Islam di Slovenia, mereka mengatakan di sini hampir tidak ada masjid. Sayang sama sekali, itulah nasib negara yang apabila kita minoriti. Alhamdulillah ketika kita COVID, Slovenia walaupun selepas perjuangan panjang, kita berjaya membina masjid yang pertama. Ini masjid yang dibina dengan bantuan seluruh negara Islam. Barangkali Malaysia juga ada membantunya. Akhirnya pada tahun 2020 terbinalah masjid di Eropah Timur, di negara komunis, tuan-tuan. Masjid yang cantik. Dan kalau adik-adik tuan-tuan melawat Slovenia, datanglah ke sini. Berilah sokongan kepada umat Islam yang sedikit ini. Mereka satu masyarakat yang sedikit, duduk dalam masyarakat yang bukan Islam. Mereka disebut sebagai pengganas. Cuba bayangkan betapa sedih kita. Dan mereka berhibur di sini, dan umat Islam yang sedikit ini berkumpul di sini setiap hari katanya. Dan mereka telah berjaya mengadakan selawat pertandingan Al-Quran di Ljubljana. Ljubljana ialah ibu negara Slovenia. Dan mereka ada sebuah hotel yang bertaraf halal, tuan-tuan. Di negara bukan Islam, untuk pelancong Islam, kalau pergi ke Slovenia, lawatilah tinggal di sini. Saya pernah tinggal di sini. Namanya Hotel Grand Union. Di sini ada sejadah dalam biliknya. Negara komunis. Dan ada makanan halal yang disahkan oleh mufti tadi. Mufti ini memberitahu bahawa kalau umat Islam datang ke Slovenia, datang ke masjid ini, ke hotel ini, sebab hotel ini dijamin makanan disediakan oleh pusat Islam untuk disediakan di sini. Yang tukang masak bukan Islam, cuma makanan Islam. Ada sejadah. Dan ini satu-satunya hotel yang menyediakan kemudahan untuk Islam pelancong di sini. Akhir sekali, tuan-tuan. Satu masa kita masuk ke Rusia untuk sampai Islam. Tetapi kita kalah. Islam tidak boleh dikembangkan sepenuhnya di Rusia. Tetapi Allah melakukan apa yang kita tak sangka sama sekali. Bila kita kalah di Rusia, Rusia bertukar menjadi negara Islam. Bila kita kalah sekarang menjelang kurun ke-20 dan menjelang 20 tahun yang terakhir ini. Ini ialah suasana Rusia, negara komunis. Yang hijau itu ialah jumlah umat Islam yang makin tebal hijau, di sini makin tebal, makin banyak umat Islam. Rusia telah menjadi ciri negara Islam yang sangat dinamik. Ini mufti kita di Rusia. Ketika Osmaniyah untuk masuk, mereka tidak berjaya. Tetapi ketika kita kalah, umat Islam masuk Islam beramai-ramai. Ini satu benda yang ajaib. Islam menang menjadi pemerintah, kita tak boleh menjadi menyembahkan agama sebegini hebat. Bila kita kalah, Islam diterima dengan hebatnya di Rusia. Sekarang sudah ada 25 juta umat Islam di Rusia. Ini sejak yang lama. Yang lebih baru, dia kata ada 30 juta umat Islam di Rusia. Di Malaysia ada berapa orang? Berapa ramai jumlah umat Islam? 16 juta. Rusia ada 30 juta. Jauh umat Islam di Rusia daripada Malaysia. Ini perkara yang tak dapat kita sangka. Entah macam mana Allah telah takdirkan. Presiden mereka yang selama ini memerangi Islam telah menubuhkan persatuan Islam di Rusia. Mereka menubuhkan otoriti Muslim yang terdiri pada mufti, dan otoriti Muslim ini seramai 12 orang atau 13 orang yang menjadi pemimpin Islam yang diberi iktiraf oleh negara Rusia. Umat Islam boleh bernapas di Rusia. Dan mereka membuat satu simulasi bahawa dalam tahun 2030 umat Islam menjadi 1/3 daripada Rusia. Mereka mengatakan dalam tahun 2050 separuh penduduk Rusia menjadi Islam, dan Rusia menjadi force Islam terbesar di dunia dalam masa 50 tahun akan datang, dalam masa 20 tahun akan datang.
30 tahun akan datang. Itu sebab Rusia akan dihancurkan oleh Amerika secepat mungkin. Sebab Islamnya. Mereka masuk melalui Ukraine untuk hancurkan Islam di Rusia. Sebab Islam telah bertambah dengan begitu cepat. Islam bertambah ketika kerajaan Islam kalah. Menunjukkan dakwah mereka mengatakan Islam berkembang dengan mata pedang, palsu sama sekali. Sebab Islam bertambah ketika kita kalah. Di India, perkara sama berlaku. Ketika kerajaan Mughal memerintah di India, umat Islam minoriti. Tetapi apabila jatuhnya kerajaan Mughal, maka orang Hindu meluk Islam beramai-ramai. Sama seperti Rusia. Sekarang kita lihat negara Tatarstan, Balochistan, negara di Chechen ataupun di Dagestan ialah negara Islam di tengah-tengah negara Rusia, tuan-tuan. Ini pemandangan jalan di Rusia, Moskow. Mereka tidak cukup masjid. Mereka bersolat di jalan raya. Ini ialah sarana yang baru di Moskow. Nama asalnya Miskun. Dan Rusia akan dihancurkan secepat mungkin oleh Amerika dan NATO. Sebab bukan kerana selain daripada itu, sebab Islamnya. Islam yang sedang berkembang dan dikatakan pos Islam yang akan besar bukan daripada alam Melayu, bukan daripada negara Arab, bukan daripada Afrika, tetapi dari Rusia. Rusia menjadi pemimpin Islam akan datang. Itulah yang dikaji sekarang. Dan kita lihat apa yang berlaku di Rusia hari ini. Islam sampai ke hujung dunia. Di Kutub Utara sudah ada masjid. Ini masjid yang paling hujung dunia. Namanya Masjid Putih. Masjid Putih di Siberia. Siberia ialah tempat yang paling hujung. Ini Siberia. Hujung. Nama asalnya Sobaria. Tempat umat Islam sampai di situ yang memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Dan Sobaria ialah negara umat Islam satu masa dulu, tetapi kita dikalahkan oleh Soviet Union. Sekarang telah muncul kembali masjid pertama kita di Sobaria, Siberia. Tempat yang paling hujung, paling timur ialah Sobaria, Siberia. Dan sudah ada masjid di atas air batu. Di sini sentiasa ada ais dan kita juga membina masjid yang baru di Siberia. Ini masjid yang baru dibuka. Sebelum ini Rusia meruntuhkan seluruh masjid kita. Sekarang Putin yang membina ribuan, katanya 3,000 masjid dibina oleh Putin. Itu sebab tuan-tuan sangat marah pada dia. Sebab dia menyokong Islam walaupun dia bukan Islam. Dan kita lihat sekarang, ini ialah mufti Siberia. Dan dia tidak ada kereta di sana sebab tidak ada jalan raya. Semuanya ais. Dia berjalan di atas kereta ini, kereta special. Dan masjid terbina di hujung dunia. Ini satu lagi masjid dibina di Rusia. Di Bandar Norilsk namanya. Dan masjid ini diiktiraf sebagai masjid hujung dunia. Masjid yang paling hujung di hujung dunia. Inilah masjid yang menunjukkan bahawa. Dan sebagaimana kita ingat sabda Rasulullah yang mengatakan perkara ini. Rasulullah bersabda, la yablughanna hadzal amr ma balagha nahar. Urusan ini akan sampai di mana ada siang dan malam. Islam akan sampai di mana ada Islam, di mana ada siang, di mana malam. Di situ Islam akan sampai. Wala yatullah baita madar wala wabar. Allah tidak tinggalkan rumah daripada kulit binatang ataupun daripada seluk, daripada tanah. Illa adkhalallahu hadzal din bi anzil aziz aw bizil zalil. Allah masuk dengan kemuliaan ataupun dengan kehinaan tuan punyanya. Azza bi azillah bil Islam. Allah memuliakan kita dengan Islam dan wadallahu jazallahu bil kufr, dan Allah akan menghinakan dengan kekufuran. Dan demikian juga Sayyidina Umar mengatakan azanallahu bil Islam, azanallahu bil Islam, Allah memuliakan kita dengan Islam. Dan idza tawina bi ghairi Islam, sekiranya kita mencari selain Islam, Allah akan hina kita. Dan itulah option kita yang terakhir. Tidak ada selain pada Islam. Itulah pesan saya pada adik-adik dan saya terlebih dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih sallallahu alaihi wasallam.